Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam ABC anak bijak lagi cerdik. Pada hari ini saya akan membentangkan sesuatu tajuk iaitu teori mentalis. Mari kita lihat apakah itu teori mentalis. Mari kita melihat apakah itu teori mentalis. Teori mentalis ialah teori yang dipelopori oleh Noam Chomsky. Menurut Noam Chomsky, kanak-kanak dilahirkan dengan keupayaan Language Acquisition Device, LAD. Kanak-kanak ini mendengar bahasa di persekitaran mereka. Seperti kita tahu, kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke bawah, mereka mendengar sesuatu bahasa di persekitaran mereka seperti di rumah bersama ibu bapa mereka dan lain lagi. Berdasarkan situasi sebenar, mereka telah mendengar, menganalisis, membentuk konsep dan merumus tata bahasa. Kemudian, mereka akan membentuk ayat. Seperti kita tahu, seseorang selepas mengetahui sesuatu bahasa, kanak-kanak ini mampu untuk membuat sesuatu ayat untuk diucapkan kepada seseorang untuk berkomunikasi. Menurut Noam Chomsky, kanak-kanak mula bertutur dalam bahasa pertama mereka ketika mereka berumur 18 bulan. Seterusnya, mari kita melihat apakah itu fungsi mental. Menurut Chomsky, kanak-kanak akan mengalami beberapa peringkat perkembangan dalam pemikiran iaitu bermula daripada peringkat terendah iaitu deria motor, kemudian kepada pra-operasi, operasi konkret, operasi formal. Sebagai contoh, dalam pembelajaran bahasa, kanak-kanak akan menguasai kemahiran memahami terlebih dahulu sebelum mereka belajar bertutur. Antara ciri-ciri dalam teori mentalis, yang pertama ialah penguasaan bahasa mempunyai erat dengan kebolehan mental. Seperti kita tahu, otak mental ini penting bagi kita memahami sesuatu bahasa dengan lebih mendalam. Yang kedua, manusia secara semula jadi mempunyai kebolehan untuk menguasai bahasa. Hal ini demikian kerana setiap orang itu mampu menguasai bahasa dengan semula jadi. Contohnya, kita orang Malaysia mampu menguasai bahasa Melayu. Yang ketiga ialah competencies dan performance. Mempunyai daya cipta untuk menghasilkan dan menggunakan bahasa yang diketahui. Yang keempat, bahasa dihuraikan melalui analisis transformasi generatif yang mengandungi struktur dalaman dan struktur luaran. Hal ini demikian kerana setiap bahasa yang dibelajari dan yang dituturkan perlu kita analisis secara transformasi dan generatif yang mempunyai sifat dalaman dan luaran. Yang kelima ialah kesalahan membentuk rumus tidak dianggap sebagai kegagalan, sebaliknya sebagai percubaan hipotesis. Seterusnya, mari kita melihat proses perkembangan pemikiran kanak-kanak. Yang pertama ialah pembelajaran bahasa akan diajarkan secara berperingkat-peringkat mengikut kematangan murid berkenaan. Hal ini demikian kerana di sekolah, murid-murid tersebut mempunyai kematangan yang berbeza di dalam kelas. Lalu seorang guru perlu mengajar bahasa ini secara berperingkat-peringkat ke atas kematangan murid tersebut dengan melalui cara yang berbeza. Sebagai contohnya, murid yang lebih matang, cara mengajar mereka adalah lebih tinggi berbanding dengan murid yang berada di kematangan yang rendah. Dengan itu, proses pembelajaran berlaku secara sistematik dan guru akan dapat mengawal kadar kemajuan pembelajaran murid secara berperingkat-peringkat. Seperti kita tahu, apabila kita
mengajar dalam pembelajaran bersama dengan murid-murid yang berbeza peringkat, kita dapat mengetahui kemajuan pelajar tersebut. Lalu pelajar yang di peringkat rendah, kita dapat mempertingkatkan kemajuannya ke aras yang lebih tinggi dalam masa yang akan datang. Yang kedua ialah proses ini menekankan kepada perkembangan mengikut kadar kendiri, di mana murid berpeluang untuk belajar sesuatu pengetahuan atau kemahiran mengikut minat, kebolehan dan tahap kognitif mereka sendiri. Seperti yang kita tahu, setiap murid mempunyai minat yang berbeza. Lalu, kita boleh memberikan peluang kepada mereka untuk belajar kendiri dan belajar sesuatu benda mengikut kemahuan mereka berdasarkan minat dan kebolehan mereka sendiri. Contohnya, seseorang yang minat kepada bahasa seperti bahasa Jerman, Perancis. Sebagai guru, kita perlu memberikan peluang kepada mereka untuk belajar bahasa tersebut. Yang ketiga ialah proses ini menekankan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar. Pengajaran berpusatkan pelajar bermaksud pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dengan menggunakan bahan-bahan pembelajaran berbanding guru. Contohnya, aktiviti ini seperti seorang pelajar iaitu lebih menggerakkan fungsi mereka dalam kelas berbanding guru. Contohnya, pelajar membentang sesuatu benda, pelajar membuat aktiviti tersebut, aktiviti lain berbanding guru. Guru hanya mampu melihat dan menilai, lalu seorang murid dan pelajar ini menggerakkan aktiviti di dalam kelas seperti melakukan aktiviti pembentangan dan sebagainya. Di samping itu, mari kita melihat ciri-ciri tata bahasa. Yang pertama ialah terdiri daripada rumus-rumus yang berurutan dan teratur. Yang kedua, menghuraikan bagaimana bahasa boleh dihasilkan dan difahami. Iaitu, seseorang murid perlu mempelajari sesuatu bahasa dan memahami setiap bahasa tersebut, setiap makna, setiap ayat dalam bahasa tersebut. Yang ketiga ialah menganalisis fonologi, formologi dan sintaksis. Dalam mempelajari bahasa, pelajar perlu menganalisis tiga aspek ini, iaitu fonologi, iaitu mengkaji sesuatu bahasa dan pola-pola bahasa. Yang kedua ialah morfologi. Yang kedua ialah morfologi, iaitu mengkaji tentang sesuatu perkataan, dan sintaksis, mengkaji sesuatu ayat dalam bahasa tersebut. Seterusnya, mari kita melihat tentang hubungan teori mentalis dalam pembelajaran dan pengajaran PNP yang berlaku di sekolah. Yang pertama, ada dua perkara penting dalam penguasaan bahasa dan kecakapan dan prestasi. Seperti kita tahu, dalam bahasa, ia dapat melatih kecakapan seseorang menguasai bahasa dan prestasi. Apabila kita melihat sesuatu bahasa, penguasaan sesuatu bahasa menunjukkan prestasi seseorang itu lebih baik ataupun lebih rendah. Yang kedua ialah prinsip, iaitu undang-undang bahasa ditekankan. Seperti kita tahu, setiap bahasa mempunyai undang-undang kerana ia dapat memberikan kepada seseorang itu mengetahui cara menggunakan bahasa dengan betul. Yang ketiga ialah tulisan dan bacaan diutamakan. Hal ini demikian kerana melalui tulisan ia dapat berkait rapat dengan pemikiran dengan menggunakan mental, iaitu seseorang dapat memikirkan sesuatu idea dan ditulis di atas kertas. Yang kedua ialah bacaan. Bacaan juga amat penting kepada ciri mental kerana ia berkait rapat. Semasa kita membaca,
dan kita memahami apa yang dibaca, dan otak memainkan peranan yang penting ketika aktiviti pembacaan. Yang keempat ialah pendekatan analisis. Pendekatan analisis ialah setiap apa yang kita lakukan dan menggunakan pemikiran ataupun mental, kita perlu menganalisis sesuatu benda itu. Contohnya bahasa. Kita menganalisis sesuatu bahasa selepas kita mempelajarinya. Yang kelima ialah kaedah, iaitu koda dan kognitif. Dan yang keenam ialah teknik dan hafalan. Seperti kita tahu, teknik dan hafalan menggunakan penguasaan bahasa yang tinggi dan melalui pemikiran, iaitu mental. Hal ini demikian kerana apabila kita menghafal sesuatu benda, otak memainkan peranan penting untuk memahami dan menyimpan hafalan tersebut di dalam otak kita. Setelah kita melihat apakah itu teori mentalis, seterusnya saya akan memberikan kesimpulan kepada teori ini. Teori mentalis bagi kanak-kanak menekankan bahawa kanak-kanak secara berperingkat dapat mengembangkan pemahaman tentang fikiran, perasaan dan niat seiring waktu. Ini demikian kerana melalui fikiran, seseorang itu dapat berfikir sesuatu benda. Yang kedua, perasaan. Setiap manusia mempunyai perasaan yang berbeza, seperti perasaan sedih, marah dan sebagainya. Dan perasaan dapat diucapkan melalui pertuturan ataupun komunikasi bersama dengan orang lain. Dan juga niat. Hal ini dapat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan sosial dan kemampuan untuk mereka berinteraksi dengan persekitaran. Kesimpulannya, pemahaman tentang aspek mental sangat relevan dan penting dalam memahami perkembangan kognitif dan sosial kanak-kanak. Sekian, terima kasih.